Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Borak Sorak bersama saya Syazwan. Kita ada pakar taktikal kita. Kalau tak takkan ikan. Bersama aku Kai di Borak Sorak. Di Borak Sorak. Kalau nak dengar Borak Sorak, boleh dengar dekat Spotify, dengar audio, dekat Google Podcast. Betul. Kalau nak tengok video, boleh tengok juga dekat YouTube, TikTok, Facebook. Lagi apa? Semua lah main kat YouTube lah, tengok kat YouTube. Sorak Media punya platform lah. Okay. So guys, malam ni kita nak bincang apa? Jangan tanya aku. Kita nak bincang apa? Topik kita malam ni, Kita akan berbincangkan pasal gadis. Pasal gadis, seorang gadis. Tapi sebelum tu, by the way, kita orang ada dekat sini. Nampak ni, korang nampak. Sebab ada permintaan, kita kena buat podcast dekat tempat-tempat yang open lah. So kita cuba Open minded kan kita? Kita cuba penuhi permintaan lah. Kita cuba penuhi permintaan lah. Netizen. Sebalik kita dia ada padang bola. Apa? Kita dah ada netizen Mat. Okay, balik pada kita main topik ni. Topik kita seorang gadis. Ada. Yang apa? Okay. Siapa gadis ni? Gadis ni telah mencetus fenomena. Weh, tak ada mencetus kontroversi. Bukan fenomena. Bukan. Okay, mencetus kontroversi. Okay. Seorang gadis player pasukan kebangsaan. Betul. Wanita. Sepanjang kelayakan pula. Sepanjang Piala Asia. Bukanlah sepanjang. Aku rasa time yang paling kontroversi masa time match terakhir Malaysia lawan Korea Selatan. Aku rasa dia pergi juga. Dia pergi dekat sana. Dia memang pergi. Memang ada kat situ. Dia tengok live lah depan mata dia. Dia siap buat story live update. Father of my son. Father of my son. So aku rasa korang dah tahu kot. Dah tahu kot hint-hint dia. Terus-terang ya, Intan Sera. Intan Sera ni. Aduh, apa buat kecoh Dia macam mana? Dia seorang player. Dia seorang player kebangsaan. Sepatutnya dia tahu lah. Dan dia seorang influencer juga. Betul. Dia tahu juga tu. Player and then dia influencer. So influencer ni maksudnya dia aktif lah dekat social media. Buat konten juga. Betul. Apa segala apa yang dia buat orang tengok. Diperhatikan. Dan dia pun share. And then dia share. So guys, apa yang fenomena, apa yang kontroversi sangat? Dekat masa match terakhir Malaysia lawan Korea tu, dia ada tweet. Biasalah budak-budak Twitter. Main Twitter. X sekarang. Main X sekarang. Budak-budak X ni. Budak-budak X kan tweetkan something time match tu yang mengatakan tactical Kim Panggon bodoh. Lebih kurang macam tu lah. Dia nak orang lain masuk. Dia baca pendek kata dia mengkritik. Dia mengkritik lah tactical Kim Panggon. Bila seorang player Romain Morales. Time tu dia dimasukkan. Tapi dia cakap asal tak masukkan Pawi. Dia nak Pawi. Dia nak Pawi juga. Sekali Romain Morales Lepas tu dia cover balik. Lah. Perform. Lepas tu benda tu orang dah screenshot lah. Screenshot awal and then dah habis game Romain pula score. Lepas tu ramailah yang hentam dia. Tapi kalau aku rasa lah, aku bukan nak side dia juga. Tapi kalau macam Romain tak score kan, dia main-main macam sebelum ni, aku rasa ramai yang support dia. Mungkin ramai yang support dia. Tapi masalahnya sekarang Romain score dan dia telah dihencap. And then dia telah dikecam. Dikecam lah. Ramai yang kecam dia lah. So kau rasa macam mana? Tapi pada aku lah sebagai seorang player lah, tak patut keluar kenyataan macam tu. Sebagai seorang player lah. Sebagai seorang player tak patut. Bukan sebagai seorang influencer. Influencer lantak dia lah. Kalau sebagai seorang player, dia dah tahu dia player and then dia dah tahu dah macam mana kehidupan dalam, bukan kehidupan lah, kancah-kancah dalam rules sebagai seorang player pasukan kebangsaan, dia dah tahu dah macam mana situasi kan. Tactical coach macam mana, sepatutnya kena terima lah. Kena terima dengan hati terbuka sebagai seorang player. Kalau sebagai seorang fans, tak ada masalah. Kau tak ada masalah? Aku berbeza pendapat dengan kau. Tapi contoh kalau aku sendiri kan, sebagai seorang fan Harimau Malaya, kalau aku cakap kenapa Kim Panggon tak masukkan Safawi kan, kenapa masukkan Romel, and then kalau aku nak tweet pun, kalau aku nak ads pun, pada aku lantak lah. Bukan siapa nak pandang pun. Aku rasa dia bukan masalah tweet dan komen tu. Aku rasa bagi aku lah, pada aku dia punya tata bahasa tu agak ni apa, kasar. Agak kasar. Betul lah benda tu. Okey, ini pendapat aku lah. Betul lah.
Aku rasa sebagai fans kita boleh kritik. Kritik tu boleh. Tapi secara berhemah. Kritik yang berhemah, kritik yang membina. Berhemah ni jarang orang dapat. Betul. Orang tahu ni. Betul. Berhemah ni yang kita tak boleh mengkritik membabi buta lah. Betul lah. Satu berhemah ni tak boleh mengeluarkan kata-kata kesat macam pukimak. Betul. Nanti kau sensor pun macam babi, macam bodoh tu pun dah kira kasar lah. Bullshit. Fuck you. Kau macam kritik aku. Aku bagi contoh. Itu tadi aku bagi contoh. 5 tu aku bagi contoh. Macam sial. Tak boleh. So lahanat aku macam boleh sikit lah. Tapi yang kasar-kasar sebagai seorang manusia, kau tak boleh memberikan kata-kata kesat. Apatah lagi kau sebagai seorang influencer dan orang yang mengikut-ngikut, yang merujuk, mengidolakan kau tak boleh. Dan itu tadi dia manusia, influencer dan sebagai seorang player pasukan kebangsaan. Itu dah 3 title lah kau bawa. Lepas tu kau membawakan diri kau macam tu, macam tak sesuai lah bagi aku. Aku rasa dia darah muda kan. Darah muda. Virgin. Darah muda lah. So itu salah satu faktor gak, darah panas kan. Darah panas. Semua nak tweet dia, semua nak ads je. Culture dekat social media, orang menghecap, menghentam, mengkritik sesuka hati tanpa memikirkan perasaan orang lain kan. Kalau yang mungkin kalau kita bagi kontroversi sikit lah, mungkin kalau yang matang sikit kan, dia tak ada cakap macam tu, dia tak ada tweet, dia cakap macam tu je lah. Dia lepas time tu je lah. Kenapa tak masukkan Bawi, masukkan Romel, tapi tak ada tweet lah, tak ada sampai tweet. Tak ada tweet lah, cakap sendiri lah, benda simpan sendiri lah, bincang. Tak adalah membuka aib. So pada aku Intan Sera pun tak matang enggak ah. Kau kontroversi nak bagi orang tengok. Intan tengok Intan ni dikutuk kau. Pada aku betul lah. Ini pandangan individu, macam sama juga macam Intan. Intan pun pandangan Intan dekat Ping Pangon mengatakan benda tu. And then pandangan saya terhadap Intan mengatakan benda tu jugalah kan. Dia tak matang. So dia pergi tweet benda macam tu. Okay. Tapi selepas peristiwa kontroversi tu, FAM telah mengambil perhatian lah untuk membawa perkara ini ke perbincangan, ke peringkat seterusnya. Betul. And then pada aku bagus juga Intan ni dia cover balik. Bagusnya Intan ni dia minta maaf lah dengan perbuatan dia. Aku rasa dia tak berniat jahat pun. Betul. Dia macam yelah budak-budak zaman sekarang. Orang tengah semangat, tengah bersemangat. Lepas tu phone dekat tangan, tengah tengok bola dekat stadium tu pula, tengah semangat, phone dekat tangan. Uish, tengok pula Romel masuk. Teruslah. Budak-budak muda zaman sekarang semua nak meluahkan perasaan dekat social media. Macam tu aku cakap ni tak matang. Aku cakap sekali lagi. Betul. Budak-budak sekali Intan Sarah tak matang. Lagi sekali Intan Sarah. Intan Sarah tak matang. Sekali macam takut tu, macam fumble tu. Intan Sarah tak matang. Pada akulah. Pada saya jangan marah. Cuba ambil benda ni sebagai teguran lah. So kau rasa nasihat. Bila dah sampai ke peringkat FAM ni, FAM akan ambil tindakan apa? Kau rasa apa yang patut diambil oleh FAM lah? Aku rasa tak ada pun tindakan yang teruk sangat. Tak ada lah sampai tindakan nak kena gantung dia sebagai player ke apa. Pada aku tak kot. Benda tu just mungkin diberi warning ataupun diberi nasihat macam tu lebih kurang lah. Denda ada? Denda? Duit? Sebab nak duit kan. Aku rasa denda ada kot. Denda ada? Denda ada. Tapi tak banyak lah. Maybe. Influencer ni bukan banyak duit pun. Betul. Dia nak bayar pakai apa? Dia dah student lagi Lagi duduk kat bandar. Dia student Dia oh ya? Jangan cerita, jangan cakap. Aku rasa tapi dia student lah. Tak silap aku dia dah habis lah rasa. Oh dah habis. Dia dah convo. Macam tu dah kerja. Takkan dah full time influencer. Tak tahu lah dia buat kerja apa. Tapi nak bayar tu sakit lah. Nanti tolong cut malu lah. Tolong cut Tapi nak bayar tu sakit juga tu. Betul juga. Tapi dia player kan. Player job lah dia. Player ambassador je job dia. Kalau main baru dapat lawan player. Ini main pun tak. Pergi Korea ada duit. Oh pergi Korea? Oh ya. Pergi Korea ada duit. Aku rasa FAM akan ambil tindakan warning juga lah kot. Warning lah. Lepas tu warning tu patut lah.
Sebab ni first time dia buat. Betul, first time dia buat. Dia apa lah, boleh dimaafkan. Kekok lagi, tak biasa dengan title player pasukan kebangsaan. Betul, dia pejam seluruh mata je lah. So FAM warning lah kot. Betul. So pada pandangan kau, apa lagi yang patut diberi nasihat kepada Intan? Aku rasa FAM kena buat orientasi untuk player-player pasukan kebangsaan ni. Dia kena, bila diorang dah diselect tu, dia kena ada orientasi ice breaking nak kenal sama player. Tak, ini orientasi nak tahu rules, do and don'ts sebagai player pasukan kebangsaan. Betul tak? Apa yang boleh buat, apa tak boleh buat kan? Sebab aku rasa squad pasukan kebangsaan wanita ni macam baru develop, baru dibentuk. So diorang ni macam tak biasa lagi lah. Kalau pasukan lelaki, senior lelaki, mungkin diorang dah tahu lah. Kalau gini memang dah limit, tak boleh. Betul. Pada aku setakat ni macam kurang lah. Tak ada pun, kau nampak Akia Rashid tak ada yang tweet macam komen Kipanggon ke? Dia joget ada lah. Tak ada. Dia pun tak ada komen squad kebangsaan perempuan, tak ada. Tak ada kan? Sebab benda ni diorang dah, benda ni satu rule diorang dah tahu. Tapi benda pada aku common sense lah. Common sense. Itu lah. Sebab tu kena belajar tinggi-tinggi. Dia macam itu lah tu. Tapi dia belajar tinggi. Jangan sebut lagi lah. Kat yang tadi So pada aku common sense lah. Common sense tu patut ada. Dia sebagai seorang player kan. Sebagai seorang manusia. Sebagai seorang manusia satu. Kan. Sebagai seorang player tu. Title player influencer tu. Macam aku cakap tadi lah, tiga title dia bawa. Dia sepatutnya carry title tu dengan baik lah. Kena lebih careful lah. Dengan kata-kata yang nak dikeluarkan. Nak dikeluarkan tu tak ada masalah. Nak di-tweet, nak di-post ke, nak di-up. Walaupun social media ni hak peribadi, akaun peribadi. Yes, betul. Nampak? Nampak? Kalau dah terlampau santai macam ni lah. Hai. Dia nak masuk video juga. Apa tadi? Walaupun social media ni akaun peribadi, tapi tak boleh sewenang-wenangnya memberikan orang selalu tengok pendapat. Orang selalu tengok. Kalau macam kita ni, cuba bayangkan macam kalau kita face to face dengan Kim Panggon. Takkan kita nak cakap, "Oi, Kim Panggon kau bodoh lah masukkan Romain Morales." Kalau secara face to face, kita takkan buat macam tu. So sepatutnya dalam social media pun kita kena berfungsi. Aku nak cakap apa? Kita kena menggunakan. Kita kena jadi macam tu lah juga. Apa kalau kita face to face macam reality macam tu, dalam social media pun kita kena macam tu lah. Pembawakan diri kita tu. Bukannya kita ada karakter yang lain dalam social media. Unless kalau dalam social media kau memang create satu karakter. Itulah konten kau. Itu konten kau. So kita faham lah. Tapi macam Intan Sera ni memang dia tweet tu berdasarkan naluri dia. Emosi dia. So tak bagus lah untuk dia. Okay. Sebenarnya kalau daripada side itu masa game lawan Korea tu, masa kita kat Bukit Jalil. Kan kita kat Bukit Jalil, bila Romel masuk tu kita pun Romel masuk. So macam tu je lah. Romel masuk. Kita macam Romel asal Romel masuk. Kita gitu lah dengan kawan-kawan je lah. Benda tu tak payahlah sampai tengah tengok. Tak payahlah satu dunia nak bagi tahu. Tak payah. Dengan kawan-kawan je. So point aku tadi nak bagi nasihat kat Intan Sera ke Sarah? Serah kan. Intan Sera tadi. Kena lah. So mungkin lepas ni Intan Sera, nasihat saya kepada awak mungkin boleh jadi lebih matang kot untuk berkata-kata. Matang dari segi berkata-kata. Awak punya fizikal semua dah matang. Dah matang. Kau main fizikal pula kau. Betul lah. Dia memang dah matang. Nampak kalau kita tengok matang budak ni. Tapi dari segi kata-kata, dari segi perbuatan, nak tweet apa semua tu kena matang. Kalau nak keluarkan, nak tweet juga boleh. Tapi kata-kata lah, pilih lah kata-kata yang sepatutnya. Kat social media ni kena behave lah. Kata-kata yang sepatutnya. Okay Intan. Kalau macam sebelum ni aku pernah cakap lah, kalau kau boleh terima konsekuens selepas tu, itu okey lah. Maksudnya kalau Intan Sarah tweet bodoh lah Kim Panggon, lepas tu dia tahu dia akan kena denda. So aku okey lah. Mungkin dia dah ready duit dalam account bank ke apa, nak bayar denda tu ke apa. So aku fine lah. Tapi tak sepatutnya. Memang tak sepatutnya. Habis dah perangai dia gitu, kita nak buat macam mana? So kalau macam tu, kalau dia buat lagi macam tu, kalau dia kata okey aku ada duit, aku boleh je tweet. And yang tu FAM kena ambil tindakan yang tegas lah. Aku cerita fikir kalau player senior lelaki
berada di tempat intensera, apa FAM akan buat dekat player tu? Aku rasa kena teruk. Gantung ada. Kena gantung gantung. Asal lah, ini dah apa zaman-zaman ini dah teknologi. Gender equality tau. Adab kan ada lah. Tak, apa kalau player senior lelaki tu jadi kat intensera, FAM akan buat apa? Takkan intensera tadi kau cakap dia akan bagi warning. Kalau player lelaki takkan terus gantung. Kalau first time lah. Kalau first time warning juga. Sama lah. Tak ada apa beri kelebihan lelaki ke perempuan ni, tak ada. Betul. Warning juga. Warning juga. Kalau banyak kali buat, aku rasa macam player senior lelaki sebelum ni ada je yang pernah buat kritikan tapi bukan dalam social media, ada kritikan dekat media. Lepas tu kena denda dengan FAM. Sehingga itu pun kritikan yang pada aku kritikan yang membina, kritikan kata-kata yang dipilih baik yang baik. Bukan yang macam pukimak. Sial. Fuck you. Tak ada lah. Kat media kan. Tak ada. Tapi walaupun dia cakap dengan berhemah, still diorang kena denda duit tau. Kau rasa intensera akan warning ke? Kalau kau cakap macam tu, aku rasa sepatutnya tak patut pilih kasih lah. Tak patut pilih kasih lah. Tak patut pilih kasih lah. Tukar jawapan Kena juga lah. Kalau yang mana yang player senior lelaki kena, aku rasa sepatutnya intensera pun patut kena macam tu lah. Tapi aku tak tahulah budi bicara di FAM juga lah. Rasakan budi bicara di FAM lah. Betul. So guys, itu je ke? Aku rasa tu je kot intensera behave lepas ni. So intensera nak keluarkan kata-kata tu, gunakan kata-kata yang matang. Aku balik. Tolong tengok fokus ni sampai habis, okey? Jangan korang pula yang tengok ni, korang jangan cut yang mana yang part aku cakap intensera tak matang je. Korang tengok suruh tengok. Aku yang akan cut. Aku tolong akan cut. Wajah. So itu je kot kita punya podcast Borak Sorak untuk hari ni, untuk topik ni. And then kalau korang nak dengar podcast ni, boleh dengar dekat Spotify. Betul. And then kalau nak tengok muka kita orang dengan background santai-santai ni, boleh tengok dekat YouTube. YouTube apa nama Sorak Media. Sorak Media. Aku confused. Apa? Sorak Media. Lagi apa guys? Platform apa lagi? Kalau nak tengok video sama lah dekat YouTube, TikTok, Facebook, IG. Aku rasa tu je untuk Borak Sorak kali ni. Okay. Kita dengar lagi di podcast Borak Sorak seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.